Okey, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Farid dari Dino X daripada Dino X. Dengan saya hari ni ada saudara Saudara An. Kalau ikut dia ada hantar motor ni Dino. Kita nak review dia punya spek. Okey, kita nak review dia punya spek. Kita nak tengok spek dia okey ke tak. Okey, so sekarang ni masih tak ada lagi. Tak ada orang lagi. Yang melihat lagi. Kita menunggu orang. Kita menunggu orang. Ni siapa ni? Alamak. Oh, Ahmad Lopi. Ahmad Lopi ada di sini. Ahmad Lopi. Cuba komen sikit Ahmad Lopi. Apa khabar Ahmad Lopi? Kamu di mana? Kamu di mana? Baik Tuan Farid. Okey, bagus. Tengah buat apa tu? Okey, kita dah ada 4 orang dah ni. Banyak agak ni. 4 orang 4 orang live dengan kita Saya tak ada apalah, tak ada benda nak cerita. Cuma kita nak cerita pasal spek motor ni. Sesuai ke tak? Kan? Okey ke tak? Kita baru dyno motor dia ni LC 135. Spek dia boleh harap ke tak? Boleh pakai ke tak? Okey. Siapa yang ada tu bolehlah komen ke apa, like sikit. Tengok saya tak nampak lah ada orang ke tak. Saya pun tak pandai guna benda ni lagi. Masih belajar. Okey. Kita terus pada motor kita Kita tengok motor kita ni. Mana nak tengok ni? Okey. Motor ni dia dah mudi. And then dia ada adjust sikit lah. Kalau ikut dia ada, kita cerita tadi pasal apa? Pasal saiz carburetor Saiz carburetor. Kalau ikut motor dia spek 62, head porting carburetor 34 So okey. Sesuai ke carburetor 34? Head standard ni, head standard. Sesuai ke? Saya nak tanya semua orang ni, tahu tak? Tu dah ada soalan dah, Muhammad Sufian. Cantik. Apa yang sesuai? Carburetor apa yang sesuai? Macam motor ni dia pakai 34, saiz 34. So dia tengok tang mana dia tengok tu. Tak tahu. Okey. Ada lagi soalan ke? Apa-apa soalan ni? Kita belum cerita lagi ni. Belum cerita lagi. Apa yang nak diceritakan adalah carburetor 34 ni dengan head standard kurang sesuai. Walaupun dia dah potting kau, dia dah potting habis, tapi kurang sesuai. Okey? So tak berapa sesuai kita pakai 34 dengan head standard. Sebab flow tu dah maksimum dah. Flow dekat head tu dah maksimum. Kalau kita tengok graf Kalau kita tengok graf ni memang dah habis lah. Tak boleh. Respon dia cepat. Kalau kita tengok torque dia keluar terus, and then dia terus habis. Jadinya matlamatnya bila pakai 34 ni, maknanya kita punya respon tu cepat. Okey? Respon tu cepat. Jadinya sebagai customer, bila kita nak buat motor, kita kena request dengan pomen kita lah. Kita cakap apa yang kita nak, and then dia orang akan buat lah. Yang motor ni kalau ikut buat sendiri-sendiri ni. Jadinya komen daripada saya tak sesuai lah. 34 dengan head standard memang tak berapa okey. Ada soalan. AFR function dia apa bang? Okey, AFR. Alamak, hilang pula ni. AFR function dia air to fuel ratio. Okey, kalau ikut motor ni AFR dia pun tak berapa ngam. Ini AFR. Okey, AFR dia
Kita tengok dekat RPM 9,000 lah. 9,000 lah kata dia lock, melenjan, berlumba apa bagai lah. Okey. So kita tengok kat sini Kita punya target AFR adalah 12.5. Maknanya line hijau ni. Dia punya dekat RPM 9,000 ni 13.3. Maknanya kering. Okey. Kalau kering ni maksudnya tak sesuai lah. Tak sesuai. Oh, banyaknya. Tuner memang friendly. Tempat baru pun terbaik. Okey. Betul. Yang terbaik tu saya tak pastilah. Tapi insyaAllah saya sentiasa memberi servis yang terbaik pada semua orang. Okey. So dengan kita ada 15 orang live So bolehlah komen apa nak tanya, boleh tanya. Kita tengah cerita pasal saiz carburetor. Motor ni spek 62 guna carburetor 34. Sesuai ke tak sesuai? Tak sesuai Memang tak berapa sesuai sebab dia terlalu besar dan dia ada apa ni, hari tu teman tunang pergi Dyno X. Nampak profesional. Betul. Terima kasih. Boleh datang lah. Mana yang tak pernah datang, jemput tengok sendiri. Jangan tunggu orang hantar gambar ke tak payah. Datang sendiri. Tengok, kita boleh sembang, kita boleh bincang. Okey? Dan satu lagi, motor ni kita tanya An lah. An. Yes, CR berapa ni? CR. Komen buat 13.5. 13.5. 13.5. Kalau ikut CR tu tinggi. CR dia tinggi. Jadinya motor ni matlamatnya buat pergi kerja. Kan? Matlamatnya buat pergi kerja. Banyak naik highway, betul? Banyak naik highway. Jadinya bila banyak naik highway, RPM kita banyaknya dekat atas. Bukan RPM kita kat bawah. Jadinya bila dekat atas, motor kita akan meneran. Banyaknya meneran. Uish, banyaknya soalan. Oh, mantap. Terima kasih Megat. Bawa lagi dyno motor tu. Tadi ada datang. Dah bincang dah tu. Alamak, banyaknya. Jadinya motor yang selalu jam ni sebab FR tak cantik lah. Okey, banyak punca lah motor yang jam. Untuk motor yang jam, okey, kita bagi contoh motor ni Motor ni CR dia 13.5. Dia banyak guna atas highway. So kita nak kata dia lock pergi kerja tu confirm jam, tak tentulah. Belum tentu jam. Tapi isu dia apa? Isu dia enjin tu panas, terlalu panas. Okey, enjin tu terlalu panas sebab dia bekerja keras. Sebab tu compression dia tinggi. Compression dia terlalu tinggi dengan head dia yang sempit, memang tak berapa sesuai. Okey, jadinya untuk long distance, main atas highway, kita maintain RPM 8,000, 9,000 lama-lama tak sesuai. Okey, memang sangat tak sesuai. Jadinya ada kemungkinan boleh jam sebabkan material. Material tu tak tahan panas. Jadinya dia boleh ganggu, dia boleh jadi rosak. Oh, lemak banyaknya. Saya tak sempat baca lah. Okey. Terbaik okey, terima kasih. Kalau padu pun terbaik, boleh datang lagi Ni dah call lah ni. Dah ada call lah ni. Alamak. Oh, ramai. Kita hari ni ada 28 orang Kita ada 28 orang live dengan kita. So cerita kita tadi, saya ulang balik. 34 carburetor saiz 34 dengan head standard tak sesuai. Okey? Tak berapa sesuai lah. Tambah pula dengan CR yang tinggi tadi tu. Kalau ikut memang motor ni champion lah. Orang kata champion. Kalau buka dia sampai. Tapi hujung dia tak ada. Kalau kita bawa atas highway tu, kita akan perasan lah. Kita akan perasan motor yang spek macam ni, yang buat macam ni, dia punya karakter dia. Kita bawa macam half throttle dia, dah power gila dah. Meter dah lentuk habis dah. Tapi bila kita full, tak ada apa. Lebih kurang ke? Dia naik sikit-sikit je. Dia tak pergi lebih. Dia memang tak pergi lebih. Okey? Itulah. Siapa yang akan senyum? Dia ke saya? Okey. Bengkel dekat mana tu? Ni tempat dyno bang. Dekat Seri Kembangan. Dekat Taman Equine. Abang ni nanya dia banyak lagi dia nak tanya tadi tu. Dia nak tanya. Okey An, apa soalan yang nak tanya? Boleh tanya. Tanya kalau nak naikkan HP macam mana bang? Nak buat dia. Okey, soalan dia nak naikkan lagi HP motor dia ni. Apa dia lagi dia nak buat? Dia rasa macam tak puas hati lah. Dia bukanlah marah komen ke apa. Kita dekat sini, dekat Dyno X ni, kita punya konsep, kita dua hala lah. Kalau ada yang tak kena, kita cakap dengan komen. Apa yang tak kena, apa yang kena ubah, kita bagi feedback. Sebagai contoh motor dia ni lah, apa yang tak kena, apa yang nak buat.
So bagi saya, pendapat saya, untuk motor yang jalan atas highway banyak-banyak, jalan jauh, pergi kerja setengah jam atas highway, CR tak payah tinggi sangat lah. Buat paling tinggi pun 12 dah okey dah. Dah okey dah 12. Lepas tu kalau dia nak naikkan horsepower lagi, head lah, adjust head lah sebab dia head standard. Kita bagi besar sikit. And then exhaust lah, exhaust dia boleh tukar yang lawas sikit lah. Ada yang jenama-jenama yang kalau ikut lah, kalau kita dengar lagi bising tu lagi lawas. Tapi jangan exhaust open tak semestinya ngam. Tak semestinya ngam, ada setengah spek tak boleh. Okey? Jadinya, oh tak nampak. Oh alamak banyaknya. Ni marah ke apa banyak-banyak like ni? Okey. Jadinya nak naikkan horsepower, kita kena adjust balik lah. Adjust balik, adjust head. Head tu kita besarkan, so horsepower akan naik lebih lagi. Maknanya kalau kita tengok kat graf tu, kita akan nampak dia dah naik, dia dah tepu. Kalau kita tengok dia straight tu tepu lah maknanya. Kita anggap dia sebagai tepu je, memang dah habis lah, tak boleh buat apa dah. Mungkin kita besarkan exhaust, lawas sikit, naik sikit je, dia tak naik banyak. Kalau ikut dia dah tepu. Jadinya cara yang paling senang nak naikkan horsepower, tukar kita punya head. Okey? Kanjo channel. Kanjo ni benda macam ni kan. Okey, so kalau ada soalan boleh tanya soalan, kita boleh soal jawab sikit sebab saya tak lama. 63 orang ke, ramai juga Terima kasih share, banyak yang share, terima kasih. Saya tak sempat tengok. Soalan. Satu Okay, lagi soalan. Tapi okay. kalau sprocket tu dengan saiz berapa bang kalau spek je ni? Okey. An ada tanya Sprocket macam mana kita nak tahu sprocket tu ngam ke tak ngam kan? Selalunya bila naik atas dyno ni kita boleh agak. Kita punya sprocket tu ngam ke tak berdasarkan kita tengok horsepower pada graf lah. Gear 4 horsepower dia berapa, gear 3 horsepower berapa. Jadinya untuk motor dia ni sprocket dia masih standard 39. Memang tak ngam lah, jadi kena turun lah. Kena turun supaya dia punya RPM tinggi tu tak menjerit sangat lah. Sebab dia CR dia tinggi, kalau tengok graf tu pun tegak je. Jadinya turun sikit sprocket. Dapatkan sprocket rendah sikit. Sekarang ni 39 boleh try, 36 boleh try. 36 boleh try. So daripada situ kita akan tengok, kita try balik lah, bawa tu try balik lah. Jangan kita paksa. Kalau bawa motor kita try atas highway tu dia meneran, jangan paksa. Kalau meneran ni umpama mendatangkan masalah lah, biar enjin tu mengerang. Tapi jangan mengerang sangat. Macam sekarang ni memang mengerang lah 39 kan. 39 memang mengerang banyak ni. Alamak. Soalan, adakah mesin dyno ni option lain untuk kita diagnose motor kita selain dari FID? FID tu untuk ECU standard sebenarnya. Dekat dyno ni cerita dia sebenarnya kalau kata option untuk diagnose, yang diagnose tu kalau FID tu dia pakai mesin. Kalau diagnose ni pakai saya lah. Saya yang diagnose motor orang tu okey ke tak. Saya tak adalah kata saya sangat tahu atau betul-betul tahu, tapi kita boleh nampak daripada graf, daripada feel dia boleh rasa. Kaki tu kita boleh rasa macam mana dia punya vibrate, macam mana dia punya CR, macam mana dia punya kasar tu kita boleh rasa. So daripada situ macam motor dia ni, motor abang An ni, kita boleh rasa dia kasar. Dia memang kasar. Enjin dia maknanya bila RPM tinggi tu dia meneran sangat. Jadi CR dia tinggi sangat lah. Untuk spek dia terlalu tinggi. CR macam ni tak semestinya tak bagus. Untuk spek besar-besar, cam duration tinggi, head size besar, boleh pakai. Tapi head standard tak sesuai. Okey? CR berapa yang paling okey bang? Ni, untuk ni CR yang sesuai. CR sesuai. Bagi saya benda tu agak subjektif, tapi boleh try lah, boleh try 12 macam tu je, tak payah tinggi. Untuk daily je 12 cukup, tak payah tinggi. Kalau nak tahu AFR boleh datang ke? AFR boleh, kita boleh tengok. Untuk macam LC boleh datang. Kita akan baca AFR berdasarkan exhaust kita lah. Kita baca, kita ada adapter O2 sensor tu, kita cucuk, kita baca kat situ. Okey? Soalan seterusnya ni lain macam ni kan. Kita tak boleh jawab. Okey? Oi, hari ni 90 orang kan. Lain macam ramai ni. Macam mana boleh ramai sangat ni? Bagus lah. Terima kasih semua yang live dengan saya. Kita cerita pasal saiz carburetor. Sesuai ke tak saiz besar-besar? Perlu ke saiz besar-besar? Okey? Sebenarnya tak perlu. Dia berdasarkan setup. Kita kalau boleh,
kita pilih pomen yang berpengalaman, pomen yang kita yakin. Jangan kita main hentam, okey? Kadang-kadang mungkin ada kawan dia dah biasa buat motor, kita main hantar je, tapi dia bukan biasa dengan Y, bukan biasa dengan LC, jadinya mungkin dia akan R&D motor kita. Dia bukannya dah tahu tapi dia R&D. So sebaiknya bincang sebetul-betulnya lah, kita pilih pomen yang kita yakin. Ni soalan dia bang, karburator Umar bila nak tarik pickup starting tu mesti dia hilang kejap, lepas tu baru ada balik, kenapa ya? Okey, ini sebenarnya dia berkait, banyak kaitan dia banyak. Contohnya CR tak cukup, satu lagi blok kecil karburator besar, memang jadi macam tu. Satu lagi setting tak ngam lah, mungkin boleh adjust jarum, naikkan jarum sikit, dia mungkin akan support untuk RPM bawah. So kita perah tu dia terus tangkap lah. Y suku kalau tukar ICU naik dyno ke? Naik Suhaimi Amy naik, kita kena naik dyno, adjust balik untuk bagi ngam dengan motor kita. Okey, dia tak sama mana-mana motor pun. Kalau kita kata standard kilang pun tukar ECU, tak ada satu pun yang horsepower sama. Saya tengok semua berbeza-beza. Ada macam-macam faktor ada. Mungkin kita punya keadaan motor dah pakai lama, mungkin ada yang wear and tear dia lebih sikit, mungkin dia punya valve dah makan lebih sikit, cam dia dah makan ke apa ke, jadi tak ada yang sama. Just sekali naik dyno. Abang motor apa bang? Sure you can. Abang motor apa bang? An ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Boleh tanya. Soalan 57 saiz apa yang okey? 57 tu apa saiz saya apa bang? Saya kurang jelas dengan soalan. Saiz total body ke karburator ke apa ni? Kalau karburator lah, katalah 57, karburator pakai 28 pun dah okey. Tapi tetap ada yang bawah tu, yang tadi ada seorang kata Umar dia ada kosong sekejap boleh tangkap tu kan. Memang ada. Jadi jangan risau. Kalau 57 pakai 28, ada sikit benda tu. Memang orang kata kalau kita nak hujung, bawah kena korbankan lah. Jadi tak boleh nak kata apa. Benda tu memang adat dia lah. Kalau LC berapa bang? LC LC nak naik dyno. LC naik dyno RM80 bang. RM80 untuk setting CDI. Kita akan setting CDI, kita baca AFR, kita baca HP, kita baca torque. And then kita akan bagi free consultancy lah, macam ni lah. Macam mana kita cerita ni, kita sembang dengan Abang An ni, apa yang tak kena, apa yang kurang, jadi kita cerita lah. Apa ni, spec FZ pakai CDI standard ada efek enjin tak? Tak ada. Jangan risau. Kalau CDI standard, api dia rendah je, jadinya okey je, tak ada masalah, boleh pakai terus. Tapi tukang pasang tu kena betul lah. Amiruddin, thank you. Try buat LC turbo, masuk turbo kit. Alamak, ni lain macam bang, lain macam. Ni lain macam. Kita bukan senang nak buat karburator turbo, susah. Nak dyno kena booking dulu atau terus. Okey. Untuk Muhammad Syahirwan, okey. Sebaiknya booking, sebab untuk macam Y suku semua kita memang ada package untuk booking. Kalau booking harganya 18, kalau tak booking walk in 2.5. Jadinya untuk yang booking terawal 180. Maknanya 10 orang yang awal dapat 180. Kalau datang walk in kita bagi 200.5. Laju dong. Ramai dengan kita hari ni 118 orang. Terima kasih yang ada dengan saya. Kalau ada nak tanya boleh tanya. Kita tadi nak cerita karburator ni macam-macam soalan ada, kita layan dulu, kita sembang dulu. Sekejap je, kita tak boleh lama sangat. Dyno kena apa ni? Invite apa tu? Apa tu? Bring them on camera. Macam mana tu? Untuk live sama. Boleh ke? Takut lah, tak nak. Okey, baru up spec LC, boleh terus dyno ke? Okey. Baru up spec. Boleh macam yang sebelum ni saya ada cerita pasal blok. Jenis blok dengan keadaan blok tu lah, maksudnya clearance blok. Kalau blok tu fit sangat, seeloknya jalan dululah. Sebab LC ni dia tak ada macam Y kalau kita dah up spec selalunya nak bawa pun susah, dia sengguk-sengguk. Jadinya LC ni boleh jalan. Jadi bolehlah kita pantang dulu, let lu bawa slow and then dyno. Tapi untuk LC, kalau yang sekarang-sekarang ni macam kita tengok pomen-pomen yang sekarang buat semua pakai blok seramik, blok-blok yang baru-baru ni, yang blok-blok baru ni tak ada masalah. Terus naik dyno okey je.
Nanti kita akan terus tengok minyak ngam ke tak. Kita terus tengok api. Kita setting api terus tune. Carburetor apa sesuai untuk spek 65 dan saiz apa. Okey, carburetor bang, kalau ikutlah carburetor sebenarnya nak saiz kecil pun boleh, nak saiz besar pun boleh. Tapi bila besar dia jadi macam ni. Bila kecil powernya kurang lah kan. Dia sedut tu laluan dia kecil. Okey. So untuk 65 kalau nak tahu saiz spek apa saiz yang sesuai carburetor, kita kena tengok pada cam, tengok pada exhaust, head. Benarnya berkait-kait. So Amy kedai di Seri Kembangan, Taman Equine. 65. Biasanya 65 lah. Kita pakai 34 lah. Carburetor 34. Spek 62 cup 30. Boleh. 30 boleh. 32 pun boleh. Tapi boleh. 30 tak ada masalah. Boleh je. Cun je. Janji settingnya cun. Settingnya cantik. Okey. Mesti okey. Okey. Ramai dah untuk kita dengan hari ni 116 orang tak tahu 16 orang. Ada soalan lagi ke? Rasanya tak ada apa dah. Kita nak bincang pasal motor ni dah habis dah sebenarnya. Ringkas je sebab apa? Kalau kita tengok mungkin owner ni usaha sampai 34 carburetor dia. Dia nak horsepower lebih daripada 20. Biasanya 62 ni kalau head standard dia memang 20 je. Dia tak ada lebih. Kalau dah potting lebih-lebih sikit pun paling kuat 22 lah naik. Tak pergi jauh. Kan? Tak pergi jauh. Tak ada naik lebih-lebih pun. Okey, jadinya lebih kurang tu je sebab head tu punya limit. Dah sampai limit dia, saiz dia dah habis dah. Saiz valve tu dah tak boleh bagi flow lagi, jadi dia punya torque dah tak boleh naik, horsepower dah tak boleh naik, dah habis dah. Kena tukar yang lain. Okey, bila kita tukar kita kena faham lah, bila tukar power pergi belakang, depan dah tak ada. Bajet berapa tukar ECU plus dyno? Okey, ECU kita ada ECU shock. Malaysia dyno 180. So kalau abang nak WhatsApp kami. Nanti WhatsApp saya bagi harga lah. Kan kalau ikut ECU apa. Saya pun lupa sebenarnya harga. Tapi dyno memang 180 lah. Sama je. Tak ada masalah. Kalau apa-apa abang WhatsApp nanti kita akan balas. Abang PG. Terima kasih abang PG. Abang PG ni banyak dia punya customer datang dyno dengan kita kan. Yang mana ambil barang-barang MB dia datang dyno kat sini kan. Daripada situ kita bagi feedback lah. And then apa yang tak kena dia balik. Dia adjust balik. Okey, motor makin sedap. Tak ada masalah. Mantap dyno X. Gantar LC. Thank you. Tune carburetor. Okey, betul. Terima kasih. Okey. Sebab carburetor ni kadang-kadang kita ragu-ragu. Kita tak pasti. Betul ke minyak ngam? Betul ke ngam kan? Sebab bila minyak tak ngam ni, bila spek besar-besar ni senang jam. Kan dia minyak kering sangat, api pula tinggi ke kan, api salah habis, memang jam. Tak pun tak keluar power. Boleh datang kita try check apa yang boleh kita advise. Kedai kat mana? Hazizan Hasan. Okey, kedai kat Seri Kembangan bang. Abang boleh tengok FB kita, location semua ada. Okey. Dah lama dah kita ni. Berapa minit dah, saya tak pandai nak tengok berapa minit ni. Okey. Motor baru siap Y spek 63. Target berapa HP bang? Tak ada masa nak naik dyno lagi. Okey. Target HP 63 ni saya boleh cerita, saya biasa dyno daripada 21 HP sampai 29 HP ada. Jadinya saya tak boleh nak teka. Kita kena tahu lebih detail, kena tengok macam mana keadaan enjin lah, keadaan motor. Sebab banyak kadang-kadang contohnya dia pakai head 1923. Seorang lagi pun head 1923. Tapi seorang potting, seorang tak potting. Seorang potting besar, seorang potting kecil. Jadinya horsepower takkan sama. Dia memang tak sama. Cup apa yang recommended? Recommended yang dengan kita lah. Biasa buat memang kebanyakannya MB lah. MB punya carburetor banyak. And then rajin live. Ya betul. MB punya carburetor 28 tu banyak lah. Selalu 62 kita pakai carburetor 28 tu je lah. Memang tu yang paling cun pun untuk 62 so far kita tengok. Kalau saiz besar lagi mungkin menggunakan exhaust open. Okey. Okey dah habis lah ni. Kalau ikut dah habis. Apa ni? Dyno Y spek 66 berapa harga? Dia tak kisah saiz apa pun bang. Harga 180. Kalau abang booking, abang adalah orang pertama, orang 10 yang pertama, harga dia 180. Kalau abang datang walk in 200.5. Okey. So cukup lah kot untuk hari ni. Dah lama dah kita live ni. Memang saya pun tak banyak benda nak kongsi. Just nak kongsi pasal motor ni. Kebetulan
banyak tanya, jadi saya terus buat live. Saya kata okey, kita buat live, tanya apa nak tanya biar kita kongsi terus. Jet road 2mm boleh buat daily use tak? Kita nak jet road berapa pun tak ada masalah bang. Tapi dia berbalik pada macam motor ni tadilah. Kita tengok motor basic je lah. Kalau CR-nya tak ngam pun ketahanan dia tak ada. Ketahanan tu tak ada. Kalau dia buat jet road cun-cun, rantai, timing chain cantik-cantik, tak ada panjang sangat, tak ada tegang sangat, and then CR-nya cukup. Maknanya CR tu tak tinggi sangat. Selalunya kalau motor daily CR tinggi tak sesuai. Kita rasa meneran, motor tu meneran, senak sangat. Itu semua CR tinggi tak sesuai. Biar je pakai yang rendah-rendah. Jadinya tak meneran sangat. Nak race dengan motor abang boleh. Alamak, ini lain macam. Motor dah rosak lah, nak race apa. Saya tak berlumba, saya tak ada race-race ni. Saya memang, benda yang saya buat ni saya minat. Daripada saya belajar dulu, saya memang ambil otomotif. Saya belajar otomotif, saya belajar kereta. And then daripada kereta saya buat manufacturing untuk kereta. Memang flow memang kereta dan motor lah. Motor pun saya pun membuat, tapi tak ada minat lumba-lumba, race-race tak ada. Motor saya memang spek besar, tapi tak ada nak berlumba dengan orang. Kalau jumpa atas highway pun saya jalan seorang-seorang je. Saya tak ada lumba dengan orang. Okay, so kita memang rasanya itu sahajalah. 104 orang ramai. Terima kasih banyak-banyak yang live dengan kita hari ni. Mungkin akan ada lagi live. Saya akan carilah topik apa. Kalau ada soalan-soalan boleh tanya. Nanti kita akan jawab pada sesi yang lain lah. LC dome cup apa yang sesuai. Boleh je pakai 28. Kalau ada dome okey ni pun bagus soalan ni LC 57 dome. Kalau LC 57 tak dome, pakai carburetor 28, bila kita buka mengejut tu dia ada macam drop sikit. Kenapa tu? Sebab apa? Sebab CR dia kurang, dia tak cukup. Dia nak kayuh, dia nak tarik angin tu, udara tu tak cukup. Bila dia dome, dia punya CR tinggi sikit. Dia boleh support untuk carburetor 28. 28 dah okey. Kalau tidak, kalau pakai contoh carburetor 57 ni standard lah, blok semua standard. Kita pakai carburetor besar 28, dia tak sedap. Dia kurang sedap. RPM bawah dia kurang sedap. Atas okey. So kalau dah dom 28 dah cun dah, tak ada masalah. Okey. So rasanya itu sahaja. Terima kasih yang mana live dengan kita. Itu sahaja. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp, terus WhatsApp kami untuk booking, untuk soalan ke apa semua saya jawab. Jangan risau. Tanya je, saya memang jawab. Tak ada masalah. Tak perlu segan, kita memang tak ada masalah, kita akan jawab. Kalau saya terlupa, tanya lagi sekali, tak ada masalah. Okey? So 26 lacun kan? Ya betul. Betul tu. 26 okey, boleh pakai, lagi sedap lah. Tapi kalau dah pakai dom ni, elok kita 28 je. So hujung dia terkoyak lebih sikit. Kita terasa RPM hujung tu lebih mantap, lebih sedap. Okey, tengok pada keperluan lah. Kalau kita pakai, banyak pakai dalam town, buat pergi kerja, bawa slow-slow, RPM rendah pakai 26. Kalau banyak naik highway pakai 28. Dia ikut kesesuaian. Okey, itu saja. Terima kasih. Tak ada benda dah kita nak cerita. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak semua yang live dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum.